Assalamualaikum, bersama saya Nazira dari Commerce Capital Berhad. As it possible. Petang ini saya akan membentangkan isu atau topik yang pada saya amat menarik bagi golongan SME ataupun tajuk yang akan kita bincangkan hari ini adalah keluhan SME. Pinjaman bank ditolak, masihkah ada harapan? Saya rasa mungkin anda di luar sana pernah melalui pengalaman pinjaman anda ditolak, kan? Okay. Sebelum saya teruskan isu ini, saya nak bawa anda semua imbas kembali semasa kita dilanda COVID tahun lepas. Okey, hampir setahun juga penularan pandemik COVID-19 ini melanda dunia. Dan kita pun tak sangka yang benda ni akan berlarutan sampai ke tahun ini. Dan dalam masa yang sama, kebanyakan perniagaan menjadi lumpuh. Tutup, banyak yang gulung tikar akibat daripada pandemik ini. Sebanyak 2.7% perusahaan kecil ataupun PKS di Malaysia tutup antara Mac dan Oktober, di mana perintah kawalan pergerakan MCO pada masa itu dilakukan. Hanya kerajaan melakukan MCO ini untuk untuk membendung penyebaran wabak COVID-19. Tapi kita sebabkan MCO ni juga banyak syarikat yang mengalami kerugian dan kita sendiri di negara kita ini mengalami kelumpuhan ekonomi. Dan anda ingat tak apa yang terjadi pada masa itu? Bagaimana kita secara tiba-tiba kerajaan membuat MCO. Selama 2 minggu kita diberitahu untuk melaksanakan perintah berkurung itu. Okay. Pada saya kan, kalau pinjaman kita ditolak ni, bagaimana? Anda rasa kalau pinjaman bank anda tolak, anda tak boleh buat apa-apa lagi ke? Bagaimana? Apa yang akan anda buat jika pinjaman bank anda ditolak? Sebab saya rasa tak semestinya bila pinjaman kita ni ditolak, kita dah tak ada harapan lagi. Mungkin banyak lagi inisiatif-inisiatif ataupun cabang-cabang lain yang kita perlu cari. Sebab kita tak boleh rely on bank saja. Sebab kalau bank ditolak, anda nak buat apa? Takkan anda nak tunggu saja. Okey, isu yang COVID-19 tadi juga termasuklah SME Associate of Malaysia, Mr. Michael Kang, mengatakan lebih daripada 100 syarikat berhenti beroperasi sejak wabak COVID-19. Perusahaan kecil dan sederhana seperti angsa bertelur. Angsa bertelur tu maksudnya macam telur di hujung tanduk. Dan dengan telur ini jugalah mereka bukan saja menggunakannya untuk makanan dan pertumbuhan, tetapi hampir untuk semua ekonomi. Kita tak bantu mereka ni, bagaimana mereka nak menjalankan perniagaan ataupun menambahkan lagi kerancakan ekonomi kita. Anda patut fikirlah, risau. Sebab PKS ni sebenarnya dia telah menyumbang pertumbuhan ekonomi di negara kita sebanyak 98.5%. Dan daripada situ juga telah membuka banyak-banyak ruang pekerjaan. Dan sekiranya PKS ini tidak dibantu, kemungkinan banyak lagi peluang pekerjaan yang akan ditutup. Saya rasa mereka ini perlu diselamatkan. Dan proses ini juga perlu dilaksanakan dengan pantas. Anggaran yang saya rasa diperlukan tidaklah sekecil mana. Dan
itu harus bantu dengan segera. Seperti mana saya nak cakap, sebab kita sendiri pun tahu bila kita ada masalah apa-apa, kita akan terus ke bank. Dan kita tak fikir pun benda lain. Dan kita dengan penuh harapan pergi ke bank, isi borang dan harap-harap benda tu akan diluluskan. Tapi bila tak lulus tu, rasa macam mana, sedih, kecewa. Kita nak guna pinjaman tu untuk sesuatu yang urgent, tapi kita tak dapat bantuan langsung. Dan lepas tu, tak tahu kita pergi mana. Jadi saya rasa macam mungkin orang di luar sana patut mencari banyak lagi solution. Contohnya pinjaman mara, tekun dan agensi kerajaan yang lain. Memang betul kerajaan banyak membantu di masa COVID-19 hari itu dengan pelaksanaan penjana, prihatin, laksana. Tapi tak sepenuhnya akan direct kepada SME atau PKS ini. Ada yang separuhnya harus melalui bank. Tapi kalau melalui bank, jika kita tak ikut kriteria mereka, saya tak pasti sama ada benda tu akan lulus. Anda akan dapat pinjaman itu atau tak. Sebab saya sendiri pun pernah bukan saya lah, orang yang datang pada saya beritahu pinjaman tak lulus, nak pergi mana, tak tahu nak buat apa, dapat projek tak boleh dijalankan. Jadi dekat situlah macam kami ni boleh membantu anda. Sebagai selain daripada membantu daripada segi pinjaman, kami juga boleh bantu anda untuk melebarkan perniagaan anda lagi. Tidak semestinya loan saja yang boleh bantu. Ada juga cara lain yang boleh bantu anda. Bank ni sebenarnya mereka bukan tak nak tolong, tapi mereka sendiri ada kriteria-kriteria yang perlu diikut. Sebab saya rasa bank ni mereka memang nak tolong pun, tapi bila mereka menolong dan benda itu akan menjadikan kesusahan bagi mereka, macam mana? Sebab saya tahu pada semua negara pun bank ni penting. Sebab kalau kita nak berniaga, kita nak beli rumah, beli kereta, kita akan pergi ke bank kan? Jika bank akan meluluskan saja semua pinjaman, bagaimana? Dan lepas tu dengan keadaan yang tak menentu sekarang ni, adakah kita mampu balik bayar pinjaman loan tu? Dan apa pula jadi pada bank kalau pinjaman yang tak dibayar tu, pinjaman kita tidak kita bayar pada bank? Macam mana mereka nak rolling modal tu semula? Sebab saya ada kawan yang bekerja di sana pun, memang mereka sendiri beritahu kriteria mereka sebenarnya taklah seteruk mana. Cuma perlu melalui proses. Dan proses itu mungkin masa lama yang mungkin lama juga, dalam 2 atau 3 minggu. Jadi kita macam PKS ni dapat kontrak mesti nak tahu result pinjaman tu secepat mungkin, betul? Sebab kita pun ada benda yang kita nak buat. That's why saya cakap tak semestinya kita harus fokus pada bank saja. Banyak lagi institusi di luar sana boleh bantu anda. Yang saya cakap tadi, contohnya mungkin mara, mungkin tekun, mungkin agensi yang lain lagi. Anda hanya perlu mencari. Kalau anda tak cari, anda tak akan jumpa pun apa yang boleh bantu anda sebenarnya. Dan hari tu masa COVID juga pun, kita tahu disebabkan COVID, banyak lagi syarikat gergasi. Bukan saja PKS, tapi syarikat gergasi pun ada yang menutup operasi mereka. Saya tak boleh mention mana-mana company. Saya cuma inform apa yang saya baca. Dan semua ni
ada dekat dalam Google kalau anda boleh carilah. Okey. Saya sebenarnya tertarik juga dengan negara Jerman dan Eropah, cara mereka membantu SME. Mereka sebenarnya macam Jerman dan negara Eropah, kerajaan mereka telah memberi bantuan berbilion-bilion euro untuk menolong orang yang bekerja sendiri dan juga perniagaan kecil yang berjuang dengan kesan coronavirus. Pemerintah di seluruh Eropah juga sebelum ini telah memperkenalkan langkah-langkah yang sebahagian besarnya memberi kecairan pada PKS untuk menahan krisis segera. Pokok pangkalnya mereka ni memang sedia membantu PKS ni. Macam kami juga, kami pun sedia membantu PKS. Kami pun ada juga kriteria yang perlu diikut, tapi tidaklah seperti bank di luar sana. Mungkin anda boleh, kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda bolehlah buat pertanyaan pada kami sekarang ni. Okay, saya rasa mungkin ada soalan sekarang. Cik Tauhid, ya. Okey. Sebenarnya boleh je sesiapa, pada saya siapa saja boleh apply sebenarnya dengan kami. Tapi kami sebenarnya banyak juga produk-produk kami, dan saya rasa Cik Tauhid perlu call kami untuk bertanya lebih lanjut, dan pegawai kami akan hubungi Cik Tauhid. Tinggalkan nombor anda, Cik Tauhid. Okey. Itu tadi soalan daripada Cik Tauhid. Dia ini mengatakan dia ni baru berniaga. Bila baru berniaga, memanglah susah nak dapat pinjaman daripada bank. Sebab selalunya pinjaman pada bank ni akan mengambil kira tempoh anda berniaga. Dan mungkin Cik Tauhid ni kami boleh bantu. Sebab kami memang mempunyai produk-produk untuk membantu syarikat-syarikat yang baru berniaga. Dan saya sebenarnya tertarik dengan apa yang kerajaan kita telah bantu daripada start kita terkesan dengan COVID-19 sampai daripada tahun lepas sampailah tahun ini. Sebab kalau kita tengok ataupun kita imbas kembali belanjawan untuk 2021, banyak bantuan kepada PKS, tapi kita sebenarnya pun tak bolehlah nak harapkan pinjaman ataupun bantuan daripada kerajaan selalu, sebab kerajaan kita pun ada benda-benda yang mereka khususkan bantuan-bantuan seperti sekarang ni. Tak semestinya akan bantu PKS saja. Tapi alhamdulillah untuk bajet tahun 2021 memang banyak kita akan bantu PKS ni. Contoh yang seperti saya bagi tahu tadi, prihatin, dan ada penjana. Sekarang ni mereka akan gunakan, mereka beri bantuan untuk laksana. Ataupun satu lagi permai. Itu yang terbarulah yang saya dah tengok hari tu. Okay. Apa yang anda rasa masa COVID hari tu? Selain daripada kita duduk di rumah, work from home, ekonomi tak menentu, tapi ada juga sektor-sektor ekonomi yang berkembang pesat dan mendapat keuntungan yang banyak. Contohnya
bahagian pendigitalan dan juga sektor penghantar makanan. Yelah, kita duduk di rumah, kita tak boleh pergi mana. Lepas tu, mana yang hantar barang, beli makanan semua melalui online. Jadi saya rasa mungkin PKS boleh mengubah cara sekarang kepada yang lebih advance, iaitu melalui digital. Sebab kalau kita guna digital ni, saya rasa kos dia mungkin lebih rendah sebab kita tak perlu nak ada office, nak bayar sewa office, di bangunan. Semua yang penting kita tahu macam mana kita gunakan pendigitalan ni. So, untuk sementara ni, saya rasa untuk PKS yang menghadapi masalah untuk berniaga ataupun meneruskan ataupun melebarkan anda punya perniagaan, saya rasa bolehlah cuba buat pertanyaan pada kami. Mungkin kami boleh bantu anda. Okay, saya dapat satu soalan. Boleh terangkan dengan lebih lanjut dan detail mengenai mengenai bantuan kami ke? Okey. Mengenai pembiayaan. Okey, pembiayaan kami sebenarnya ada dua tiga produk juga. Kami sebenarnya syarikat kami adalah syarikat pembanturan. Syarikat pembanturan ni selalunya kami akan terima mana-mana usahawan yang mempunyai kontrak dengan PLC pun SC. Daripada kontrak yang mereka ada, jadi dengan kontrak itu mereka boleh memberi pinjaman pada kami. Ya, untuk membekal, kami boleh membiayai pembelian barang-barang mereka untuk dihantar kepada pemberi kontrak. Kami juga ada menyediakan khidmat nasihat percuma untuk kewangan. Contohnya, bila anda dapat satu kontrak ataupun anda tak pernah lagi dapat kontrak pun, kami akan bantu anda bagaimana untuk mendapatkan kontrak bagi syarikat anda. Kriteria untuk pinjaman yang saya terangkan seperti tadi adalah anda haruslah mempunyai kontrak dan juga kontrak yang pada saya, yang maksud saya tu supply kontrak, mungkin kontrak yang pada saya supply and then services. Untuk supply, normally kami akan membuat bayaran kepada supplier. Ya, betul, sebab kita buat bayaran pada supplier, jadi kawan ataupun klien-klien tak payah nak fikir cari barang mereka cari, nak fikir pasal barang yang perlu dibayar, lepas tu nak hantar semua. Kami akan uruskan itu semua. Okay. Memang kita tahu salah satu kriteria bank ni adalah mereka tengok juga berapa lama syarikat kita beroperasi. Tapi
pada kami memanglah tidak sedetail bank. Sebab pada kami, bila anda ada perniagaan, lepas tu anda dapat kontrak, untuk menjayakan kontrak tu anda harus buat macam-macam. Sebab yang kami tahu tak semestinya anda tu syarikat yang lama saja yang dapat kontrak. Syarikat yang baru pun selalunya banyak dapat kontrak. Jadi anda semua boleh datang kepada kami untuk membuat pinjaman. Okay. Soalan, kalau dah ada loan di bank, masih boleh memohon kemudahan pembiayaan Commerce Capital ke? Ya, boleh. Kalau anda dah ada loan dengan bank, jadi setengah orang ingat macam kami ni akan cek kriteria kredit anda. Sebenarnya tidak. Kami akan bantu anda. Sebenarnya kami ni banyak membantu menyelesaikan masalah kewangan anda. Anda tak perlu risau tu semua. Anda boleh datang berjumpa dengan kami untuk untuk detail yang seterusnya. Saya juga kan suka menasihatkan anda di luar sana. Selain anda membuat pinjaman di bank yang anda tak tahu kemungkinan diterima ataupun ditolak, saya rasa patut anda cari macam syarikat seperti kami, Mara, CGC, Tekun dan syarikat-syarikat kewangan yang lain. Kalau tak ada kontrak, maknanya tidak boleh buat permohonan ke macam mana. Tak semestinya. Sebab untuk kita dapat kontrak ni, untuk anda yang tak ada kontrak, mungkin anda boleh membuat pinjaman yang lain. Kita akan bagi anda support letter untuk anda cuba mencari tender. Yang masuk tender tu baru anda kemungkinan dapat kontrak. So daripada situ anda dapat support letter pada kami. Lepas tu dapat kontrak dan boleh guna perfakturan dengan kami semula. Ada satu soalan yang saya rasa macam okey. Pinjaman yang macam mana yang kami sediakan? Kami banyak juga produk. Sebenarnya lebih pada usahawan yang mempunyai kontrak. Dan jika kami terima selain daripada itu, kami akan bantu anda untuk mencari solution. Contohnya macam tadi saya beritahu, jika tak pernah ada kontrak, kami akan cuba dapatkan bantu anda untuk dapatkan kontrak. Dan lepas dapat kontrak, mungkin boleh gunakan pembiayaan kami semua. Okey. Berapa lamakah proses permohonan kemudahan pembiayaan dari Commerce Capital? Sebenarnya proses ni sebenarnya kami meletakkan dalam masa 10 hingga 12 hari bekerja. Tapi untuk documentation yang complete. Jika anda bagi dokumen tak complete, maknanya tak cukup semuanya. Jadi kami ada masalah dekat situ untuk memproses permohonan anda. Sebab bila kita dapat barang dokumen yang sikit-sikit ni, kita kena tunggu propose sikit-sikit. Jadi benda tu akan mengambil masa yang panjang lah. Jadi bila anda bagi yang complete dokumen, senang pada kami untuk memudahkan anda. Dan anda juga pun mudah untuk mendapat result daripada kami. Sebab result kami selalunya mengambil masa dalam
2 hari bekerja untuk tahu sama ada anda layak atau tidak. Sebenarnya hari ini saya tak keseorangan sebab sebenarnya saya ada seorang tetamu yang saya jemput untuk menceritakan pengalaman dia berniaga daripada dia mula berniaga sampai sekarang. Jadi mungkin anda di luar sana boleh mungkin boleh buat pertanyaan ataupun mendengar pengalaman beliau. Okay, bentar ya. Okay, sementara tu kita ingat kembali proses-proses yang saya cerita tadi. Mungkin bila ke bank tidak diluluskan, anda tak perlu berputus asa. Anda banyak lagi solution. Mestinya bila pergi di sana, lepas tu tidak diluluskan, anda dah tak tahu nak ke mana. Assalamualaikum. Cik Hafiz. Bersama saya hari ni Encik Muhammad Hafiz Rashid, seorang usahawan ya. Cik Hafiz, saya rasa mungkin Cik Hafiz boleh ceritakan sedikit pasal Cik Hafiz. Cik Hafiz. Dia sebenarnya tak dengar lah suara Cik Hafiz. Mungkin ada masalah. Bentar.
Cik Hafiz. Sihat ke Cik Hafiz? Saya tak dapat dengar sebenarnya suara Cik Hafiz ni. Tak dengar ke Cik Hafiz? Okey, tak apa ya tuan-tuan. Sementara tu Cik Hafiz. Cik Hafiz dengar ke suara saya? Dengar. Tapi sebenarnya saya tak dengar suara Cik Hafiz. Sebenarnya Cik Hafiz hari ni program saya ni adalah berkenaan keluhan SME. Keluhan SME di mana pinjaman bank ditolak. Jadi masihkah ada harapan untuk SME-SME ni? Itulah sebenarnya apa program saya hari ni. Sebab tu saya menjemput Cik Hafiz. Mungkin boleh menceritakan sedikit mengenai perjalanan semasa Cik Hafiz berniaga, apa dia punya kesukaran, kejayaan. Sebab tu saya jumpa Cik Hafiz. Tapi mungkin Cik Hafiz boleh dengar suara saya Dengar suara saya. Cuma itulah kita tunggu sekejap untuk ni mungkin ada sedikit masalah saya rasa lah. Tapi saya saya ceritakan lagi sebab apa yang kami nak program kami ni sebenarnya kami nak membantu PKS ni. Selain ke bank dan selain ke bank, ke mana? Jika dah pinjaman ditolak, ke mana sepatutnya kita bantu mereka ni? Selain daripada bantuan kerajaan, kerajaan pada bank yang mereka perlu membuat pinjaman di bank dan seterusnya lah. Apa perlu PKS ni buat bagi untuk mereka melangsungkan perniagaan mereka tu. Sebab kita tahu kan PKS ni sebenarnya daripada mereka ni menyumbangkan pertumbuhan ekonomi lebih kurang 98.5% Cik Hafiz. Tapi itulah dengan keadaan COVID yang kita hadapi sekarang ni daripada tahun lepas dan sebenarnya saya rasa bukan setahun lepas, di hujung tahun 2019 benda ni dah start berlaku dan bila sampai ke awal tahun 2020 tu kan kerajaan terus mengambil satu tindakan drastik membuat PKP. Jadi di situ usahawan semua macam mereka tak ada masa yang banyak untuk membuat tindakan selepas itu. Sebab bila kita MCO tu dah makan masa lebih kurang 3 bulan. Lepas tu disambung dengan PKPB. Kalau Cik Hafiz ingatlah. Itu Cik Hafiz. Tapi tak apa Cik Hafiz, tak apa. Cik Hafiz boleh dengar je saya bercerita dengan Cik Hafiz. Saya sebenarnya nak minta experience Cik Hafiz. Macam mana Cik Hafiz lakukan dalam masa sebelum pandemik dan selepas pandemik COVID hari tu. Sebab saya tengok Cik Hafiz punya perjalanan perniagaan ni macam saya tengok macam tak ada masalah macam tu kan. Jadi itulah saya rasa mungkin Cik Hafiz ada cara-cara Cik Hafiz sendiri yang mungkin orang di luar sana ataupun PKS dan SME di sana boleh bantu. Boleh dibantu. Mungkin dengan mendengar pengalaman Cik Hafiz, mungkin dapat sebanyak sedikit
apalah idea daripada situ. Dan Cik Hafiz sendiri saya rasa mungkin juga boleh membantu mereka semua ni. Sebab yang saya tahu Cik Hafiz ni juga adalah seorang speaker perniagaan, betul? Tapi itulah, saya sebenarnya tak sabar nak dengar Cik Hafiz bercerita. Tapi itu mungkin sekejap lagi kot saya rasa kita ada masalah teknikal sikit. Apa dia? Call Cik Hafiz balik semula. Boleh call balik Cik Hafiz semula lah. Okey. Tak apa. Saya minta maaf. Tapi Cik Hafiz jangan ke mana-mana ya. Sebab kami mungkin akan dapat settlekan benda ni mungkin dalam 2-3 minit lagi. Boleh Cik Hafiz? Alright. Assalamualaikum Cik Hafiz. Tunggu sebentar. Jangan ke mana-mana. Okay, Assalamualaikum Cik Hafiz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf lah dengan keadaan teknikal di sini yang kurang memuaskan. Mungkin lain ke saya tak pasti. Tapi tak apa. Kita buat secara tradisional. Saya akan call Cik Hafiz. Lepas tu and loudspeaker. Mungkin di luar sana mungkin boleh mendengar saya rasa. Okey Cik Hafiz boleh ceritakan kepada saya sedikit. Sebab tadi saya sebenarnya dah perkenalkan Cik Hafiz ni. Cik Hafiz, Cik Muhammad Hafiz bin Al-Rashid adalah seorang usahawan yang berjaya. Jadi Allahuakbar, alhamdulillah. Jadi macam mana? Saya sebenarnya nak tahu mungkin sedikit latar belakang Cik Hafiz. Mungkin Cik Hafiz ni terus membuat perniagaan ataupun mungkin selepas belajar mungkin bekerja dengan orang dulu ke macam mana? Terima kasih Puan Nazira dan juga Koman serta usahawan-usahawan. Sedikit saya ialah Muhammad Hafiz bin Abdul Rashid. Orang panggil saya Hafiz. Kadang-kadang orang panggil ustaz, kadang-kadang orang panggil coach. Jadi kita ni kadang-kadang panggil saya cikgu. Iyalah apa saja pun. So asal di Kuala Lumpur, hari betul-betul Kelantan lah, dan sekarang sedang menetap di Terengganu. Jadi background saya lulusan perakaunan dan sebelum memang waktu belajar lagi memang bercita-cita untuk berniaga. Walau bagaimanapun saya ambil pengalaman dalam berbagai industri, minyak dan gas, industri perkapalan, industri perakaunan, supaya saya betul-betul dapat memahami teknik-teknik perniagaan dan juga strategi-strategi yang saya perlu buat bila saya memulakan perniagaan. Okey. Jadi mula-mula tahun 2012 lah baru saya start berniaga. Okey, baru start berniaga. Maknanya tak pernah lah bekerja dengan orang lah. Terus berniaga. Pernah bekerja pada listed company, dekat oil and gas. Pernah bekerja juga dalam sektor perkapalan, pembuatan kapal dan juga pernah juga dalam firma audit. Audit. Perkawanan ni Cik Hafiz. Macam mana daripada bekerja lepas tu terjerumus dekat di dalam dunia perniagaan ni? Apa yang Cik Hafiz masa tu apa yang Cik Hafiz nampak di dunia perniagaan ni? Sebab ialah kita pun tahu sumber rezeki tu banyaknya datang daripada perniagaan. Mungkin sebab itu ke ataupun Cik Hafiz ada sebab yang lain? Kalau Cik Hafiz boleh ceritakan. Saya melihat peniaga ni banyak boleh bantu orang. Terutamanya ialah bila kita niat nak bayar zakat. Kita tak pernah ada pemikiran kita nak bayar zakat 10,000, 11,000. Kita tak pernah terfikir pun. Melainkan kita start niaga. Dan bila memanglah kadang-kadang bila kita quit kerja ni, especially bila kita di dalam position yang besar dan ataupun syarikat yang agak kukuh, satu perkara yang membimbangkan terutamanya isteri dan juga family kita. Tapi kita of course lah, kita akan cuba buat yang terbaik. Faham. Jadi berniaga ni saya sebenarnya kagum dengan peniaga-peniaga ni. Mereka begitu berani sebab mereka tak tahu pun apa ada bakal halangan-halangan yang mereka akan hadapi bila mereka berniaga ni. Berbeza dengan yang kita yang makan gaji setiap bulan kita tunggu dapat gaji, salary and month. Tapi orang yang berniaga ni macam mana Cik Hafiz sendiri nak rasa macam mana bila Cik Hafiz berniaga tu bukan setiap bulan patut dapat gaji banyak ni, setiap bulan akan dapat banyak tu juga. Tapi bila berniaga ni kadang ada naik turun. Betul kan? Kejayaan tu alhamdulillah lah. Bila naik turun tu apa yang Cik Hafiz rasa? Apa yang Cik Hafiz buat bila menghadapi masalah tu? Pengalaman ni ialah saya lihat banyak perniagaan saya tak pernah turun. Alhamdulillah. Dari tahun ke tahun kalau lihat kepada kewangan tu makin meningkat lah, dan dari segi staffing pun makin bertambah.
Alhamdulillah. Uh, Okey, Termasuk juga bila orang kita tentang musim COVID ni pun saya melihat ianya adalah peluang yang sangat besar. Itulah sebab bila kita kata COVID ni, bila melandanya COVID hari tu, banyak impact tau Cik Hafiz. Salah satunya, dia dah melumpuhkan banyak ekonomi negara. Salah satunya macam PKS. Cik Hafiz faham kan PKS yang macam baru je nak berniaga tahun tu, lepas tu dah kena MCO. And then tak boleh nak buat apa. Macam mana Cik Hafiz? Mungkin Cik Hafiz boleh bagi idea macam mana nak bantu mereka. Sebab tadi Cik Hafiz cakap meningkat perniagaan Cik Hafiz. Perniagaan apa yang Cik Hafiz rasa meningkat masa tu? Sebab saya rasa kebanyakan semua cakap peratusan perniagaan yang tutup tu tinggi. Okey, jadi bila peratusan perniagaan yang tutup tinggi, jadi mereka yang biasa yang boleh survive lah akan ke depan. Jadi inilah peluang. Orang tutup, kita buka. Okey. Orang tutup, kita buka. Tapi dengan cara apa tu? Dengan cara macam mana? Sebab Cik Hafiz yang saya tahu ada 2-3 perniagaan yang jalan sekali serentak. Jadi saya macam terfikir macam mana Cik Hafiz dapat bantuan apa? Duit simpanan ke? Mungkin ada siapa yang bantu ke di belakang Cik Hafiz? Jadi, boleh cerita sikit? Saya lihatlah. Saya melihat bila kita berniaga ni, satu ialah keuangan yang kita kena lihat. Jadi untuk dapatkan keuangan ni, bantuan, kita kena dokumentasi yang kukuh. Maknanya bila financial institution ataupun bahagian keuangan minta kita dokumen-dokumen, kita fulfill. Jadi saya melihat bila saya pun buat consultation, coaching, saya buat saya punya firma perakaunan, saya lihat usahawan-usahawan kita tidak mengambil berat tentang menyiapkan keuangan syarikat. Jadi bila PKP ni saya lihat juga bila kerajaan mengumumkan insentif dalam Perkeso, ada usahawan-usahawan yang tidak dapat insentif ni kerana gagal mencarum Perkeso. Bukan setahu saya Perkeso adalah wajib sebab dia sebenarnya macam insurans juga kan? Kalau kita melihat positif begitulah, tapi setengah-setengah lihat negatif pasal duit keluar. Okey. Jadi mereka menganggap saya lewa lah benda ni, walaupun benda ni tak RM10 je, RM12 je. Okey. Sebulan. Apa nasihat Cik Hafiz pada usahawan di luar sana yang yalah, selalunya mereka ni akan ke bank, dan bila bank tidak dapat meluluskan pinjaman mereka mungkin mereka tak tahu nak pergi mana. Mungkin Cik Hafiz boleh cerita sikit sebagai membantu mereka. Mungkin mereka ada idea lepas ni. Okey, bagi yang meniaga, pertama of course lah dia akan menggunakan duit sendiri mula-mula sekali. Kemudian dia akan cari alternatif untuk gunakan bank. Jadi antara sumber pendapatan kewangan ni ialah bank, institusi kewangan, ada juga yang aim untuk dapat geran. Dan kami alhamdulillah geran kami pernah dapat, dan juga bantuan keuangan daripada bank pun kami pernah dapat. Dan apabila kita nak cepat, bila kontrak datang, kita perlu mempersiapkan fasiliti supaya kita dapat deliver projek-projek kita. Maka saya lihat antaranya kita boleh menggunakan Commerce Capital yang banyak bantu untuk selesaikan masalah-masalah usahawan dengan cara yang cepat. Alhamdulillah. Dan juga harga yang berpatutan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Hafiz. Sebab sebenarnya Cik Hafiz ni adalah sebelum saya Cik Hafiz bercerita lebih lanjut kan, sebenarnya Cik Hafiz ni adalah salah seorang klien kami yang sebenarnya klien kami Cik Hafiz ni dah lama saya berhubung dengan dia, cuma dia masa tu dia mungkin belum membuka hati dia nak gunakan Commerce Capital. Sampailah tahun lepas ya Cik Hafiz, hujung tahun kan? Sebab dia dapat satu projek yang besar,
Jadi masa tu dia dah macam mana Commerce boleh bantu tak saya pada Zira. Dan kat situlah saya mengenali Cik Hafiz dengan lebih mendalam. Dan Cik Hafiz, coaching yang Cik Hafiz cerita tadi tu adalah coaching untuk apa? Usahawan juga ke? Saya buat training bagi membantu usahawan antara di dan saya betul. dan dia boleh apakah Okey. Okey, anda di luar sana, jika anda ingin bertanyakan soalan sekarang ni, anda bolehlah buat demikian. Sebab saya rasa mungkin Cik Hafiz mungkin tidak akan lama dengan kami sebab sebenarnya saya dah curi masa dia ni. Sebab dia sebenarnya ada kelas kan hari ni Cik Hafiz. Tapi sebabkan saya minta beliau mungkin bersama-sama dengan saya untuk menceritakan pengalaman beliau tu. Jadi beliau pun okeylah, try je lah. Dan itulah Cik Hafiz, saya minta maaf lah kalau apa yang saya cakap tadi mungkin boleh mengganggu Cik Hafiz ataupun perniagaan ke. Manalah tahu kan dengan sebab saya masukkan cerita-cerita pasal Commerce Capital. Dan lagi satu mungkin masalah teknikal yang di permulaan tadi, saya minta maaf. Jadi saya ucapkan terima kasih kat Cik Hafiz sebab bersama-sama saya dengan hari ini. Tapi kalau apa-apa pun lepas ni yang Cik Hafiz perlukan bantuan kami lagi, Cik Hafiz boleh hubungi saya lah. Okey Cik Hafiz, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, selesai sudah dengan Cik Muhammad Hafiz tadi. Jadi ini sebenarnya saya ada soalan daripada usahawan. Ya, saya tengah meneliti sekejap. Okey, apakah syarat-syarat untuk lulus loan? Nak buka franchise boleh mohon loan tak? Oh, okey. Dan juga apakah syarat untuk apakah konten government je ke? Oh, okey. Saya berniaga online. Adakah peluang membuat pinjaman dengan Commerce? Okey, Shalisa Mas Adin, apakah syarat untuk lulus loan? Okey, sebentar ya. Okey, sebenarnya syarat lulus loan ni untuk Commerce Capital, macam saya cakap tadi, anda cuma perlu menghantar dokumen-dokumen yang seperti kami kendaki, iaitu company profile, 6 bulan ataupun statement, berapa bulan statement yang anda ada. Kalau anda masih baru, mungkin 3 bulan tu dah mencukupi pada kami. Tapi untuk anda yang syarikat sudah lama, 6 bulan kami perlukan. Tapi selalunya untuk documentation ataupun mengetahui lulus loan atau tak dengan kami ni, kami perlu tahu apakah masalah anda dulu. Baru kami akan memberi solution bagaimana mahu membantu anda ni. Okey, maafkan saya. Okey, seperti yang anda tadi, saya explain tadi mengenai documentation.
Documentation yang perlu, selalunya kami akan menghubungi anda dahulu. Kemudian kami kena ketahui apa masalah anda dahulu. Bila kita ketahui masalah anda, jadi kita tahu apa yang patut, cara apa yang patut kami bantu anda. Tak semestinya anda ada kontrak dan anda terus nak buat pinjaman di syarikat kami lah. Anda kena tahu, sepatutnya anda kena berkomunikasi dengan kami. Daripada situ kami akan tahu macam mana nak bantu anda. Mungkin tidak sesuai dengan loan yang pertama, mungkin sesuai dengan pembiayaan yang kedua, macam tu. Okay, soalan seterusnya. Sekejap ya. Oh, okay. Office. Anda boleh berjumpa dengan kami terus di office kami di Jalan Tun Razak. Anda juga boleh call. Ya, dekat web kami ada nombor telefon. Anda boleh membuat pertanyaan. Dan kalau anda mahu berjumpa dengan kami akan minta pegawai-pegawai kami menghubungi anda atau berjumpa dengan anda. Okay, perniagaan online ya. Perniagaan online ni boleh sebenarnya perniagaan online, sebab cuma yang saya nak fahamkan statement anda tu, sebab tu saya cakap tadi, kita perlu melihat, kita perlu tahu masalah anda dahulu baru kita boleh settlekan apa yang patut kita bantu dengan pembiayaan yang mana satu yang kita boleh bantu anda. Kena ada pergi ke bank, kena ada cagaran. Okay, sebelum saya lupa ya, kami di sini memang tidak akan mengambil apa-apa cagaran. Sebab cagaran kami adalah kontrak itu sendiri ataupun invoice itu. Sebab bila anda membuat perfakturan dengan kami, invoice itulah sebagai cagaran. Kami tidak pernah mengambil apa-apa cagaran ataupun wang tunai pendahuluan sebelum kami memulakan kerja ataupun sebelum kami memproses loan anda itu. Setelah bayaran, kami cuma akan ambil bayaran setelah anda punya pinjaman lulus dan sudah siap sedia untuk di stamping. Okay, saya rasa ada soalan. Okay, ada soalan yang lain juga. Tapi sebabkan masa saya tak boleh nak cater sekarang ni, jadi saya akan membalas apa-apa juga soalan-soalan anda yang berikan sekarang ini melalui Facebook. Untuk hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua di luar sana. Saya minta maaf sebab di awal permulaan tadi macam tak berapa tak berapa nak kick lah kan macam tu. Mungkin next time, sebab sebab kami okey. Soalan ni okey. Tak apa. Nanti saya akan memberi jawapan saya melalui Facebook. Untuk hari terima kasih anda semua kerana meluangkan masa mendengar celoteh saya ni. Celoteh yang tak seberapa. Dan jika anda masih ingin membuat pertanyaan, anda boleh membuat melalui Facebook kami, Commerce Capital Niam Berhad. Okay, with us it possible. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Oh ya, hari ni.